Hadis Abu Hurairah ni kata Nabi SAW, kana Rasulullah yaqra'u fi salatil fajr yaumal Jumaah. Nabi baca pada hari dalam solat subuh, solat fajar, yaumul Jumaah, pada hari Jumaat, Alif Lam Tanzil As-Sajdah. Surah Sajadah. Orang kita surah Sajadah tu Nabi baca pada hari Jumaat. Sunnah. Wa hal ata 'alal insan, dan hal ata 'alal insan. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi baca dua surah ni. Surah Sajdah pada rakaat yang pertama, surah hal ata 'alal insan pada rakaat yang kedua. Sabit amalan ini dengan hadis yang sahih. Bahkan riwayat Tabarani ini menyokong hal ini, yudimu ala zalika, sentiasa macam tu. Walaupun nanti para ulama akan menyebut bahawasanya kadang-kala boleh juga ditinggalkan supaya jangan orang anggap wajib. Tetapi sentiasa berusaha untuk membaca surah Sajdah pada rakaat yang pertama dan hal ata 'alal insan pada rakaat yang kedua pada solat subuh hari Jumaat adalah sunnah. Adalah sunnah. Sebab itu dalam fatwa kita keluarkan pada masjid-masjid, kalau boleh imam berusaha untuk membaca. Kalau boleh imam berusaha membacanya. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah demikian juga yang selainnya menyatakan, bukan kerana tujuan Nabi itu nak sujud sajdah tu, tetapi kerana makna yang terkandung di dalam surah Sajdah tentang penciptaan Adam dan juga hal ata 'alal insan, surah Al-Insan, kerana tentang hari kiamat, makna-makna itu, maka Nabi SAW membacanya. Dan baginda tak buat rakaat yang pertama separuh sajdah, yang kedua surah sajdah, separuh surah sajdah yang lain. Baginda tak buat macam tu, tak ada riwayat. Pertama habis sajdah, yang kedua Al-Insan habis. Ini yang ada di dalam riwayat. Walaupun Ibn Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari, Ibn Rajab Al-Hambali ini dia Ibn Hajar menulis Fathul Bari, Ibn Rajab juga menulis Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Dia menyatakan, dia sebut, dia nukil ada salaf yang menyatakan sebab suka untuk sujud sajdah tu, tapi itu nukilan dia. Tapi kebanyakan para ulama menyebut bahawasanya bukan kerana nak sujud tu, tapi kerana surah itu sendiri menjadi pilihan Nabi pada pagi Jumaat di dalam sembahyang subuh. Maka imam digalakkan membacakan surah ni. Digalakkan untuk membaca surah ni. Dia sebahagian, saya sebut nukilan, sebahagian kritikan tentang hal ni. Sebahagian mereka dia kata baca, dia kata satu juzuk, baca beberapa ayat dalam surah Sajdah, ambil sehingga sujud saja, selepas itu tambah 2-3 ayat, kemudian masuk rakaat yang berikutnya. Kemudian rakaat yang berikutnya baca hal ata 'alal insan. Dia kata yang ni pun dari satu sudut dia buat yang Nabi buat tu, tapi dia tak habis dia buat. Nabi baca bagi habis. Nabi baca bagi habis. Ada juga orang dia kata dia baca surah Sajdah pada pagi Jumaat, minggu ni, minggu depan dia baca surah hal ata 'alal insan. Dia kata ini pun bukan itu yang diriwayatkan. Ada juga yang kata pagi Jumaat kita baca suratul Kahf dalam sembahyang subuh, juga tidak ada riwayat. Dia baca surah Kahf pada hari Jumaat, betul lah. Tapi sembahyang untuk imam sembahyang tu baca surah Kahf, surah Kahfi tak. Yang ada di dalam riwayat ialah bacaan yang seperti yang disebut di dalam
Sahih Bukhari dan Muslim ni. Sebab itu dalam fatwa kita dah keluar lama dah, digalakkan semua imam untuk baca 2 surah ni pada pagi Jumaat. Melainkan kita berada pada satu tempat tepi jalan ke, kalau nak semayang ramai jemaah nak pergi kerja dan waktu subuh pula lewat, kalau baca tak ada nak bahas lagi ke, terlepas nak pergi masuk pejabat ke, dia bolehlah baca surah yang lain pada musim-musim yang waktu subuh dia tu, waktu subuh tak pernah lewat. Subuh tu dia sentiasa mengikut terbit matahari. Yang lewat cepat ni kita kira jam hak kita kira tu, jam yang kita kira. Subuh macam tu. Yang tu bolehlah imam. Dulu saya pernah dengar sebahagian orang, dia tak mau baca, dia kata bukan sunnah. Dia tu sunnah. Dia tak tahu kata ada dalam hadis bacaan 2 surah ni yang diamalkan oleh masjid-masjid seluruh Malaysia dan selain daripada Malaysia juga, merupakan sunnah Nabi SAW seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam kes ni. Dalam kes ni. Cumanya macam saya sebut tadi, kalau sekiranya takut orang tempat itu sangka kalau tak boleh baca surah ni tak boleh jadi tok imam. Jadi siapa tak berani naik jadi imam hari Jumaat subuh? Pasal apa? Aku tak hafal ni. Kita mayang masing-masing lah. Macam tu, kalau takut sampai macam tu, sekali-sekala dia tukar surah, supaya tidak dianggap bahawasanya telah sampai ke peringkat wajib untuk baca surah ni. Maka dengan itu orang yang nak jadi imam subuh ni, sunnah dia hafal lah surah ni. Dia hafal. Masjid-masjid dia hafal. Kadang-kadang tu imam ni baguslah yang jadi imam ni kan. Kadang-kadang setengah imam ni dia tak hafal banyak dah pun dia tak ingat kan. Kan semua orang ingat. Tak nanti tua, muda pun dah tak ingat. Kita pun kadang-kadang dah lupa. Jadi dia tak ingat, dia ingat wadduha ya. Bukan salah wadduha tu. Wadduha ya, subuh wadduha. Wadduha alam nasyrah. Wadduha alam nasyrah. Tu pun kalau orang habaq nak tukar imam, mau demonstrasi tu. Kadang-kadang masalah. Bagi ruang lah. Ada benda dalam semayang ni melazimi sunnah. Hatta semayang maghrib, imam kalau ingat yang panjang sikit, kadang-kala dia panjangkan sikit maghrib. Orang belakang mesti dah mising. Ui, aku nak pergi makan nasi ni. Tengoklah keadaan. Kadang-kala kita panjangkan sikit. Jangan semua tiap hari maghrib pendek. Maksudnya solat di masjid lah. Melainkan di belakang kita tu kita tahu ramai orang nak pergi kerja maghrib tu. Nabi suruh meraihkan juga. Dalam hadis raihkan juga keadaan dia. Allah Ta'ala alam.